Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kehadrat Ilahi agar terpelihara daripada wabak COVID-19 dan sentiasa dalam rahmat-Nya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bertemu sekali lagi pada hari ini bersama cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Hari ini, kita akan mempelajari tajuk baru Sains Tahun 2, iaitu Unit 6, Terang dan Gelap dengan 3 tajuk kecil, iaitu Sumber Cahaya, Terang dan Gelap, serta Bayang-bayang. Kita akan memulakan tajuk baru buku teks Sains Tahun 2 di halaman 62 hingga 67 dan murid-murid bolehlah menjawab soalan pada buku aktiviti di halaman 37 hingga 41. Baiklah, anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah 6.1 Terang dan Gelap. Standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan sumber cahaya. 6.1.2 membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. 6.1.3 menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti sumber cahaya, menjelaskan bagaimana bayang-bayang dihasilkan, membuat perbandingan aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Baiklah, seperti mana telah cikgu sebutkan pada hari ini, sebentar tadi, kita akan mempelajari 3 tajuk baharu, iaitu tajuk kecilnya iaitu sumber cahaya, terang dan gelap, serta bayang-bayang. Baiklah, kita akan memulakan pelajaran kita dengan melihat pada buku teks anda di muka surat 61, Unit 6, Terang dan Gelap. Apakah yang dilakukan oleh ibu dan anak dalam gambar ini? Ya, pernahkah kamu melihat suasana ini berlaku? Atau pernahkah kamu sendiri terlibat dalam keadaan suasana seperti ini? Apakah yang sedang dilakukan oleh ibu dan anak dalam gambar ini? Siapa yang tahu? Ya, mereka sedang menoreh getah. Ibu dan anak tadi keluar pada waktu awal pagi untuk menoreh getah. Ya, biasanya orang menoreh getah ni dalam antara pukul 6 ya. Kita dah pun mula berada di kebun getah. Suasana pada masa tersebut adakah terang ataupun gelap, murid-murid? Ya, sudah pastilah suasana pada masa tersebut masih lagi dalam keadaan yang gelap. Ya. Jadi, apakah yang mereka perlukan untuk menerangi kawasan pada waktu tersebut? Ya, mereka menggunakan lampu suluh yang diletakkan pada dahi mereka. Maka, mengapakah mereka menggunakan lampu suluh? Ya, siapa yang boleh menjawab soalan cikgu ni? Baiklah. Ya, mereka menggunakan lampu suluh untuk menyinari kawasan kebun getah mereka yang gelap. Ya, pada suasana pada masa tersebut masih lagi dalam keadaan tidak ada cahaya matahari. Baiklah. Cikgu harap anak-anak semua telah pun sedikit memahami tentang keadaan terang dan gelap. Cuba kita lihat perbualan ibu dan anak pada gambar ini. Ibu, cahaya lampu saya semakin malam. Apa pula jawab ibunya? Ya, mungkin bateri kekurangan tenaga. Nanti kita tukar baharu. Ya, lampu suluh yang dipakai oleh kedua-dua ibu dan anak dalam gambar ini
menggunakan bateri untuk menerangi, untuk menyalakan lampu mereka. Mereka menggunakan bateri untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyalakan lampu suluh mereka sebagai sumber tenaga. Lampu suluh mereka menggunakan bateri sebagai sumber tenaga. Baiklah, sekarang kita beralih pada buku teks anda di muka surat 62 berkaitan dengan sumber cahaya. Baiklah, apa yang dapat kamu perhatikan pada buku teks di muka surat 62 ini? Apakah sumber cahaya yang dapat kamu perhatikan di sini? Baik, cahaya merupakan keperluan yang penting dalam kehidupan kita. Cahaya diperoleh daripada pelbagai sumber seperti matahari, lampu dan api. Ya, matahari, lampu dan api. Inilah 3 sumber cahaya yang sentiasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. Pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Bolehkah murid-murid senaraikan apakah sumber cahaya yang ada selain daripada matahari, lampu dan api? Baiklah, cikgu nak murid-murid bolehlah menjawab soalan pada buku aktiviti di halaman 37 berdasarkan apa yang pun telah kita pelajari daripada muka surat 61 hingga 62. Baiklah. Cuba kita lihat di sini pula pada muka surat 63 buku teks anda. Matahari tidak kelihatan pada waktu malam. Lampu dan nyalaan api menerangi kawasan yang gelap. Baiklah. Terdapat pelbagai jenis lampu, seperti lampu jalan, lampu kereta, dan lampu rumah. Cahaya juga dapat diperoleh daripada api, seperti nyalaan bunga api, pelita, kayu api, dan obor. Kita lihat. Ini adalah sumber-sumber cahaya yang ada, pelita dan juga bunga api. Baiklah, di antara kesemua sumber cahaya yang kamu lihat di sini, sumber cahaya yang manakah paling menerangi kawasan tersebut? Adakah lampu jalan, lampu rumah, obor, kayu api, pelita, bunga api, atau lampu kereta? Kesemua lampu-lampu ataupun nyalaan api yang menerangi kegelapan malam ini tidak kekal lama. Ya, mereka akan dipadamkan. Ya, kecuali mungkin lampu jalan, dia ada had masa tertentu dibuka. Sama juga dengan lampu di rumah anda. Seterusnya, kita beralih kepada satu soalan, iaitu soalan yang berkaitan dengan adakah kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya? Mengapa? Adakah murid-murid tahu apa itu kunang-kunang? Pernahkah murid-murid melihat kunang-kunang? Dan di manakah kunang-kunang ini biasanya berada? Siapa yang boleh menjawab? Ada 2 buah tempat di Malaysia di mana kunang-kunang terdapat dengan banyak, iaitu di Kuala Selangor dan juga di Kampung Kuantan. Cubalah murid-murid masuk ke dalam YouTube dan taikkan perkataan kunang-kunang pada butang search di YouTube. Ya, kunang-kunang ini
adalah sejenis serangga. Serangga terbang yang mengeluarkan cahaya pada bahagian ekornya. Persoalannya, adakah kunang-kunang boleh dijadikan sebagai sumber cahaya? Siapa yang boleh beri pendapat? Okey. Ada yang menyatakan kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya. Tapi ada juga yang mengatakan kunang-kunang tak boleh dijadikan sumber cahaya. Kedua-dua jawapan boleh jadi diterima. Tapi dalam hal ini, kunang-kunang tidak boleh dijadikan sebagai sumber cahaya. Mengapa cikgu katakan kunang-kunang tidak boleh dijadikan sebagai sumber cahaya? Cahaya dikeluarkan oleh sedikit kunang-kunang tidak mampu menerangi suasana kegelapan dengan sempurna. Ya, bermakna kalau kita nak menjadikan kunang-kunang sebagai sumber cahaya, murid-murid perlulah mendapatkan beribu-ribu ekor kunang-kunang untuk diletakkan ke dalam botol yang lutsina seperti yang kamu nampak pada gambar tersebut agar suasana menjadi terang, ya. Jadi kalau seekor ataupun dua ekor sudah pastilah tidak dapat menerangi kawasan yang gelap. Namun begitu, kalau anda boleh mendapatkan sehingga beribu-ribu ekor kunang-kunang dan dimasukkan ke dalam sebiji botol bika yang besar yang lutsina, maka mungkin dia akan mampu menerangi kawasan tersebut. Okey. Baiklah. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid semua. Seterusnya, mari kita beralih pada buku teks anda di muka surat 64, iaitu tentang terang dan gelap. Baiklah murid-murid, selalunya kita mudah melakukan aktiviti dalam keadaan terang. Bagaimanakah pula jika aktiviti dilakukan dalam keadaan gelap? Boleh kamu bezakan? Cuba lihat pada gambar ini. Cuba lihat bagaimana suasana terang dan bagaimana suasana gelap. Sudah pastilah kamu sukar untuk melakukan dalam suasana gelap. Ya, tetapi kita lebih mudah melakukan aktiviti di dalam keadaan yang terang. Okey, mari kita perjelaskan lagi. Untuk menjelaskan lagi, kita akan menguji kecepatan aktiviti. Ya, okeylah. Untuk menguji kecepatan aktiviti ini, apakah yang diperlukan oleh murid-murid? Bahan yang diperlukan ialah dua buah kotak, iaitu dilabelkan sebagai kotak A dan kotak B, lampu suluh dan dua set kad nombor yang telah pun dituliskan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Baiklah. Kemudian apa yang perlu dilakukan pada kotak A dan kotak B? Baik. Pada kotak hitam A dan juga pada kotak hitam B, perlu ditebuk pada bahagian atasnya dua lubang untuk memudahkan mata melihat ke dalam kotak. Di sebelah kiri dan kanan, di sebelah kiri atau kanan, kemudian ditebuk lubang tangan. Ya. Di sebelah kiri boleh, di sebelah kanan pun boleh, tak ada masalah. Hendaklah ditebuk lubang untuk memasukkan tangan. Okey. Kemudian, pada kotak A sahaja, ditebuk lubang di hadapan untuk diletakkan lampu suluh. Kemudian, apa yang diperlukan lagi ialah dua keping kad jawapan dan juga gam. Ya. Kad jawapan ini tujuannya untuk kita menampalkan set kad nombor yang telah pun dikeluarkan oleh rakan anda mengikut urutan. Ya, mengikut urutan dan ditampalkan pada kad jawapan yang telah disediakan. Baik, inilah alat dan bahan yang kita perlukan untuk menjalankan uji kaji menguji kecepatan aktiviti. Baiklah, kita teruskan lagi. Bagaimanakah caranya kita mengendalikan aktiviti ini? Langkah-langkahnya, langkah pertama ialah masukkan set kad nombor ke dalam setiap kotak hitam secara berselerak. Ya, tutup kotak hitam tersebut. Setelah kamu masukkan ke dalam kotak hitam A ataupun kotak hitam B ni, letakkan secara berselerak. Jangan letakkan mengikut urutan, ya. Kalau boleh, rakan yang meletakkan inilah rakan yang lain supaya mereka tidak tahu di manakah kedudukan asal set kad nombor tersebut. Okey.
Tutup kotak hitam dengan penutup yang telah pun disediakan. Langkah kedua, anda adalah pasang lampu suluh pada kotak hitam A sahaja. Ya, pasang lampu suluh pada kotak hitam A sahaja. Langkah ketiga, perhatikan kad nombor dari lubang mata yang telah ditebuk tadi. Ya. Jadi, murid dua rakan kamu ini adalah memerhatikan kad nombor melalui lubang mata yang telah pun ditebuk pada kotak hitam A dan juga kotak hitam B. Langkah keempat, secara serentak, keluarkan kad nombor secara berurutan. Secara berurutan di sini maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Jika betul, serah kepada rakan untuk ditampalkan pada kad jawapan. Sekiranya salah, masukkan semula kad nombor ke dalam kotak hitam tersebut. Langkah kelima, ulangi langkah keempat sehinggalah semua kad nombor telah pun ditampal pada kad jawapan anda. Baiklah, setelah anda menjalankan uji kaji ini adalah dicatatkan keputusan dalam jadual seperti di bawah. Yang mengandungi ruangan kotak hitam dan juga masa untuk melengkapkan kad jawapan sama ada cepat atau lambat. Baiklah, mari kita cuba ramalkan apakah keputusan yang telah pun diperolehi rakan kamu. Bolehkah kamu ramalkan? Hari ini kita nak meramal sahaja ya. InsyaAllah dan nanti kalau kita ada peluang untuk sesi bersemuka, kita akan cuba menjalankan aktiviti ini ya. Tapi kalau murid-murid rasa murid-murid boleh sediakan babah ini di rumah, sediakanlah, buatlah ya. Tapi ini bukanlah paksaan ya. Ini kepada yang nak buat saja ya. Ya. Okey, sekarang kita cuba ramalkan apakah keputusan yang diperolehi, yang mungkin diperolehi. Kita jadi Tok Nujum hari ni ya. Okey. Cuba kita lihat apakah keputusan telah pun diperolehi. Sebenarnya cikgu telah pun menjalankan aktiviti ini ya. Okey. Baiklah. Seperti yang diramalkan, masa untuk melengkapkan kad jawapan pada kotak hitam A lebih cepat. Manakala masa untuk melengkapkan kad jawapan pada kotak hitam B lambat. Apakah yang dapat kamu ramalkan? Ataupun apakah inference yang boleh kamu kaitkan berkaitan dengan uji kaji menguji kecepatan aktiviti ini? Apakah yang boleh kamu nyatakan? Mengapa berlakunya keputusan sebegini? Ya? Ada sesiapa yang boleh menjawab? Ya, betul. Masa untuk melengkapkan kad jawapan pada kotak hitam A lebih cepat berbanding masa untuk melengkapkan kad jawapan pada kotak hitam B kerana kotak hitam A dinyalakan lampu melalui lubang yang disediakan. Oleh itu, kamu dapat melihat dengan jelas apakah nombor yang kamu perlu ambil dalam kotak hitam tersebut. Ya, terima kasih kepada yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Seterusnya, kita beralih kepada soalan. Ada 3 soalan yang perlu kamu jawab. Okey? Sebelum itu, untuk menjawab soalan, kamu bolehlah membuka buku aktiviti pada halaman 38 hingga 40 berkaitan dengan uji kaji yang telah pun kita jalankan ini. Seterusnya kita beralih pada muka surat 65. Iaitu kita akan cuba menjawab 3 soalan dan 1 soalan kebat yang ada di sini. Soalan yang pertama, kad jawapan yang manakah penuh dahulu? Cikgu ulangi. Kad jawapan yang manakah penuh dahulu? Boleh sesiapa memberikan jawapan? Ya. Kad jawapan dari kotak A akan penuh dahulu. Soalan kedua.
kad jawapan yang manakah lambat dipenuhkan, sudah pastilah kad jawapan dari kotak B lambat dipenuhkan. Soalan ketiga, mengapakah masa untuk melengkapkan kad jawapan berbeza bagi kedua-dua keadaan di atas? Cuba jawab murid-murid. Cuba jawab. Ya, betul. Masa untuk melengkapkan kad jawapan berbeza kerana dipengaruhi oleh keadaan terang dan gelap dalam kedua-dua kotak tersebut. Ya, sekarang cikgu harap kamu telah pun faham dengan jelas bagaimana terang dan gelap mempengaruhi aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Soalan kebat, adakah cahaya penting kepada manusia? Mengapa? Siapa nak beri jawapan? Ya, betul. Ya, cahaya amat penting kepada manusia untuk memudahkan manusia menjalankan pelbagai aktiviti dalam kehidupan seharian. Cikgu harap kita telah pun memahami bagaimana pentingnya suasana terang dan bagaimana susahnya kalau kita berhadapan dengan kegelapan. Seterusnya kita beralih pada buku teks anda, muka surat 66, iaitu berkaitan dengan bayang-bayang. Kamu tahu apa itu bayang-bayang? Ya. Cuba lihat pada gambar yang cikgu tunjukkan ini. Perbualan di antara 3 orang, iaitu ibu, bapa dan anak. Si anak bertanya, kenapakah objek hitam itu mengekori kita? Apa jawapan ibu? Itulah bayang-bayang. Persoalannya di sini murid-murid, bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Ini yang nak kita kaji. Ayuh, mari kita kaji. Baik, untuk mengkaji bagaimana kita menghasilkan bayang-bayang, kita akan menjalankan uji kaji ini. Uji kaji menghasilkan bayang-bayang. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah lampu suluh, tanah liat, kad putih ataupun kalau tak perlukan kad putih pun tak apa sebenarnya, ya. Model haiwan dan juga kertas majung. Baiklah. Kalau kita tak nak gunakan kad putih dan kertas majung ni pun tak apa, ya. Kita boleh menggunakan dinding terus, ya. Maknanya kita perlu hanya menggunakan lampu suluh, tanah liat dan juga model haiwan saja sebagai objek yang akan kita hasilkan bayang nanti. Okey. Seterusnya, bagaimanakah kita nak menjalankan aktiviti ini? Langkah yang perlu kita lakukan untuk menjalankan aktiviti ini, kita akan mula menandakan A hingga D pada kertas majung. Baik, kertas majung ni, kalau kita gunakan dia, tujuannya ialah untuk kita menandakan A hingga D pada kertas majung tersebut. Pada penjuru, di setiap penjuru tengah pada kertas majung ditandakan A, B, C dan D. Dan kemudian kita akan, yang kedua, kita akan meletakkan lampu suluh di atas tanah liat di tengah-tengah kertas majung. Tanah liat yang kita perlukan tadi gunanya untuk kita meletakkan lampu suluh di atasnya supaya lampu suluh tadi tidak bergerak, ya. Kalau kita letakkan di atas objek lain, mungkin lampu suluh tadi akan bergerak. Ya. Okey. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan? Setelah pun kita menyediakan eksperimen sebegini, di hadapannya, kalau kamu tak nak gunakan kertas sudah ni pun tak apa. Kertas putih ni kamu boleh teruskan pada dinding rumah kamu. Okey. Seterusnya, pasang lampu suluh. Dan letakkan model haiwan yang telah pun kita ambil, yang telah pun kita pilih pada kedudukan A. Okey, kita letak dahulu pada kedudukan A. Perhatikan kad putih. Okey. Kamu perhatikan, ya. Kalau kita lihat semula, kalau kita lihat kembali, sebenarnya lampu suluh tadi dia berada pada kedudukan kad B. Cuba lihat sini. A tidak ada lampu suluh. Lampu suluh menghala pada kad B. Okey. Jadi, lampu suluh dipasangkan
Letakkan model haiwan pada kedudukan A. Objek haiwan letaknya di sini ya, pada kedudukan A. Kemudian, pindahkan model haiwan tadi ke kedudukan B, C dan D. Dan kita akan melihat pada kedudukan apakah objek bayang-bayang akan terhasil. Sama ada A, B, C ataupun D. Rekodkan pemerhatian dalam jadual seperti yang di bawah ini. Seperti yang tersedia di bawah ini. Ya, kedudukan model haiwan pada kedudukan A, kedudukan B, C dan D. Ya, lampu suluh ni kalau kamu lihat berada pada kedudukan mana? A, B, C atau D? Ya, di B ya. Jadi, apakah yang jawapannya? Adakah bayang-bayang terhasil ataupun tidak terhasil? Cuba kita lihat. Jika lampu suluh dinyalakan dan model haiwan berada pada kedudukan A, apakah yang terhasil? Adakah terhasil bayang-bayang ataupun tidak terhasil bayang-bayang? Ya, tidak terhasil ya. Kemudian, kedudukan model haiwan tadi diletakkan pada kedudukan B. Apakah yang berlaku? Ya, bayang-bayang terhasil. Kemudian berpindah pada kedudukan C. Juga tidak terhasil. Tidak terhasil bayang-bayang. Kedudukan D juga tidak terhasil bayang-bayang. Apakah yang boleh kita simpulkan? Apakah yang boleh murid-murid simpulkan tentang uji kaji yang kita telah pun jalankan ini? Ya, pandai murid-murid. Ya. Ya, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Cuba lihat di sini. Ya, bayang-bayang mula akan terhasil apabila objek diletakkan pada garisan lurus yang sama dengan cahaya itu dipancarkan. Lampu suluh memancarkan cahaya pada kedudukan B. Maka di sini barulah objek bayang-bayang akan terhasil. Okey, jadi kesimpulannya bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Ya, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Hanya model haiwan yang berada di kedudukan B yang akan menghasilkan bayang-bayang. Kerana seperti yang cikgu sebutkan tadi, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Baiklah, sampai di situ pelajaran kita pada hari ini. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang telah mengambil bahagian pada PDPR kita kali ini. Akhir kata, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan masa. Dan sebelum cikgu menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita ingat kembali pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita telah pun mempelajari tentang terang dan gelap, sumber cahaya dan juga bayang-bayang. Jadi, semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.